إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bunyi apa? Kata dianya, dan apabila ketahui engkau akan demikian itu. Situ deh. Sambungnya lagi nya. Dan apabila ketahui, yakni dan apabila sudah ketahui, yakni telah ketahui dah. Kita tahu dah. Kenapa kita tahu dah? Sebab dia hurai dah pada kita. Akan demikian itu, yakni demikian makna Tuhan dan makna terjemuh la ilaha illallah, dan kalimah la itu menunjuk di atas nafi. Kalimah ilaha itu menunjuk di atas manfi. Gitu juga illa tu orang panggil menunjuk di atas istithna, pengecuali. Dan Allah, kalimah Allah tu menunjukkan di atas mustasna, mustasna minhu atau mustasna bih, yang dikecualikan dengan dia atau yang dikecualikan daripadanya, daripada manfi tadi tu. Itu makna demikian itu dah. Dan apabila sudah dan telah mengetahui oleh engkau akan demikian itu makna la ilaha illallah. Hak telah dia hurai dah pada huraian yang lepas. Maka ketahui olehmu. Ni orang panggil jumlah jawab bagi apabila. Maka tu jawab bagi apabila. Maka ketahui olehmu akan bahawa nafi, yakni lafaz la tu. Tu panggil nafi tu lafaz la tu. Tidak, lafaz tidak tu. Tidak ada tu dah.
Maka ketahui olehmu pula akan bahawa nafi yang dikeluarkan daripada kalimah la tu. Itu mana gitu dah. Maka ketahui olehmu akan bahawa nafi mana? Nafi itu, yakni nafi yang keluar daripada kalimah la itu. Berhadap iyo nafi. Berhadap iyo nafi, yakni terkena iyo nafi, kena kau gapo nafi itu. Nafi situ kena kau gapo, itu maksudnya. Berhadap, yakni terkena iyo nafi atas yang disembah, yakni atas yakni Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi'. Pada waqi', yakni pada realiti, harus ngerti. Itu dah. Jadi hak kita kata la ilaha tu, la tu nafi. La tu nafi tak ada, tidak ada tu berhadap kepada ilah. Ilah tu Tuhan tu. Ilah tu Tuhan lah. Tuhan mana hak kita kata tidak ada tu? Berhadap iyo nafi atas yang disembah dengan sebenar pada waqi'. Jadi la tu terkena kepada Tuhan yang disembah dengan sengoti, dengan sungguh, dengan kena pada waqi', yakni pada realiti, pada hakikat sengoti. Jadi bukannya orang panggil ilah tu kita nafi Tuhan yang tak sebenar. Itu maksudnya nak sebut situ dah. Jadi nafi situ tu terkena kepada Tuhan yang ma'budu bihaq, al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Fil waqi', fi nafsil amri, mana pada realiti, pada diri hijai yang sebenar, pada hakikat yang sebenar. Itu maksud. Jadi bukanlah ilah tu kita nafi kena kepada tokong, berala, dewa, gapo hak dia buat jadi sembah tu, bukan. Hak tu kalau kita sembah dia tak sebenar, tak betul tu, tak sungguh tu. Tu tak sungguh. Tak kena ke diri tu hak sebenar. Jadi nafi sini terkena berhadap ia nafi atah yang tu panggil sifat hazah mausuf. Ni atah yang, yani atah Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi'. Dah. Maka tafriqnya jadi kita nafi itu kena ke Tuhan hak sengoti, Tuhan hak sungguh, tapi tak termasuk Allah dah. Jaga-jaga tak termasuk Allah. Bukan kita nafi Tuhan hak sebenar tu Allah sekali, bukan. Allah tu Tuhan hak sengoti, Tuhan hak sebenar, Tuhan hak sungguh, hak kita tidak nafi. Lepas tu hak kita nafi tu Tuhan hak sungguh, hak sebenar, hak sengoti, tapi bukan Allah, selain Allah. Gitu dah. Maka betul tu, kenal tu. Kenal tu, gitu dah. Maka tafriqnya, maka tatak kala itu. Tatak kala mana? Tatak kala itu. Yang tatak kala berhadap nafi pada kalimah la itu atas yang disembah dengan sebenar, pada waqi'. Itu musyarun ilaih, dia marji' situlah. Itu isim isyarah. Ya, tiap-tiap isim isyarah tu berhajat kepada musyarun ilaih dia. Tiap-tiap isim isyarah berhajat kepada yang diisyaratkan kepadanya. Itu dah. Jadi maka tatak kala itu, tatak kala mana itu mana? Tatak kala itu, tatak kala kita nafi itu berhadap nafi tadi itu terkena nafi pada kalimah la itu atas Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi'.
Makna kata kita, makna perkataan, makna bagi kata, makna bagi kata ni mana bagi perkataan kita, gitu. Maka bermula makna bagi perkataan kita tiada Tuhan melainkan Allah itu khabar. Makna tu mubtada. Khabarnya ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat. Itu khabar dia. Jadi maka tatak kala itu ini, maka tatak kala nafi, hak kita nafi pada la ilaha tu berhadap terkenalah ia nafi di atas Tuhan yang disembah dengan sebenar pada realiti. Maka bermula makna kata kita, yakni bermula makna bagi perkataan kita. Mana perkataan kita? Tiada Tuhan melainkan Allah itu, khabarnya ialah ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat melainkan Allah. Jadi apa? Yang disembah pada hakikat, mana al-ma'budu bihaq, Tuhan yang disembah dengan kena, dengan tepat, dengan sengoti, dengan betul tu, selain Allah tak ada, ternafi selain Allah. Tu. Jadi kalau dia mau duk sembah selain pada Allah tu, maka tak kena ke Tuhan hak sebenar, tak kena ke Tuhan hak sengoti, tak kena ke Tuhan hak sungguh. Lepas tu kena ke Tuhan hak palsu tu. Maka Tuhan palsu ni bukan Tuhan. Tuhan palsu tu bukan Tuhan. Makhluk Tuhan. Jadi Tuhan hak sungguhnya tidak ada lah ia melainkan Allah. Itu. Jadi Allah jua, Allah sahajalah Tuhan. Maka ia Allah jua, yakni sahajalah yang tiada ternafi. Tu Allah. Hak kita kata illallah. Illallah tu menunjuk kata bahawasanya Allah satu-satunya al-ma'budu bihaq, yang kita tidak nafi dan tidak ternafi dia. Faham? Macam kita buat contoh dah sebelum tu. Kalau dia tanya, ada duit tak 100? Maka dia jawab, nak berhutang kamu, ada duit tak 100? Dia kata, tidak ada satu sen pun dalam poketku ini melainkan 10 ringgit. Tengok. Jadi hak dia napi kata tidak ada satu sen pun dalam poketku ni, hak dia napi itu selain daripada 10 ringgit. 10 ringgit dia tak napi. Hak dia napi itu duit sen sungguh lah, RM sungguh, bukan duit pelesu dah, duit sungguh. Tapi tak termasuk 10 ringgit. Sebab 10 ringgit ni dia tahu dah, kata 10 ringgit ni ada dalam kocek baju dia, dalam poket baju dia tu. Hak dia kata tidak ada duit satu sen pun dalam poketku ini, hak tu hak selain 10 ringgit. Tak ada sungguh, melainkan 10 ringgit. 10 ringgit 10 ringgit sahaja duit hak dia ada. Jadi 10 ringgit tu tak termasuk dalam hak dia kata tak ada satu sen pun duit dalam poketku ni, tak termasuk tu. Hak dia nafi tak ada satu sen pun duit dalam kocekku ni, hak selain daripada 10 ringgit. Gitu deh. Ini nampak mudah faham tu. Jadi kalau kita kata tidak ada Tuhan yang sebenar, lepas tu Allah tak ada agak menurut Allah Tuhan yang sebenar? Tak. Allah tak termasuk. Kita nafi tidak ada Tuhan yang sebenar tu, hak selain Allah. Hak selain Allah. Allah kita tak nafi. Bahkan dalil yang menunjuk kata bahawasanya Allah tu kita tak nafi, maka kita awak mari illallah, melainkan Allah. Tengok, melainkan Allah tu bukti kata bukti kata kita ni tak nafi Allah Tuhan yang sebenar, yang ada. Maka ia Allah jua dengan mana sahajalah. Kerana ni dengan makna hasar je kan ni. Dengan makna hasar. Artinya makna tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahajalah Tuhan. Itulah. Allah sahajalah Tuhan.
Maka ia Allah jualah yang tiada ternafi. Tak ternafi tu bila? Di mula-mula kata lagi. Bukan bila kita kata ilah tu baru tak nafi dah. Di mula-mula kita kata la ilaha tu, Allah tu kita tak nafi sejak di awal lagi. Tak belah. Macam kita tadi lah yang kata, tidak ada duit dalam poketku ni melainkan RM10. Ketika mana dia kata tak ada duit 1 sen pun dalam poketku ni, RM10. Ia tak nafi sejak di awal lagi. Tu. Bukan kata tak ada duit dalam kocekku, dalam kocek bajuku ni 1 sen pun, dengan RM10 pun tak ada. Melainkan RM10 ting baru ada RM10 gitu dah. Okey gitu. Jadi dia kata tidak ada duit dalam kocek bajuku ni melainkan RM10. Jadi RM10 itu ia tak nafi sejak di awal lagi. Jadi sama. Melainkan Allah, maka ia Allah jualah sahajalah yang tiada ternafi, yakni yang tiada ternafi di mula-mula kata lagi. Begitu. Itu dah. Di mula-mula kita kata la ilaha tu, Allah kita tak nafi sejak di awal lagi. Tu. Ada. Kalau nak ambil hak lengkap lagi kata gini, maka ia Allah jua sahajalah Tuhan yang tiada ternafi sejak di mula-mula kita kata lagi, dan kemudian daripada kita kata illa. Sejak awal dan sampai akhirnya Allah kita tak nafi sejak di awal dan sampai di akhir. Begitu. Tu jangan kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan, ya Allah pun tak ada juga. Ni. Tu. Melainkan Allah pak. Barulah Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Tak boleh tu. Jadi kafir sekejap tu. Maka jika dikata orang, dikata ni mana disoal. Maka jika dikata orang, yakni maka jika disoal oleh seorang, yakni muskil ni, satu kemuskilan yang dibawa mari oleh seorang, dia buat soalan. Dia kata mana? Bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah itu tiada ada yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah sekali-kali. Memang tu nampak tak? Kalau orang buat soalan, patut apa nama hijau kita duduk ginapi Tuhan yang sebenar selain Allah? Memanglah Tuhan yang sebenar selain Allah tu tak ada sekali-kali, tak ada langsung. Sekali-kali ni mana albattata ay qat'an, tak ada langsung. Gitu. Kalau gitu maka tiada sah. Tak sah, tak kena tu. Maka tiada sah dinafikan dia akan yang tak ada tu. Dah Tuhan yang sebenar selain Allah ada tak? Tak ada. Lepas tu benda tak ada, kita pergi kata tak ada. Kita pergi meniada ke pula. Tak kena tu. Nampak tak? Benda tak ada, lepas kita pergi tak ada pula. Tak sah tu. Tak betul tu. Maka tiada sah dinafikan dia. Nafikan dia yang tak ada, begitu. Maka tiada sah, tak leh tu. Mana tak ada sah, tak leh, tak kena, tak betul. Dinafikan dia akan yang tak ada. Mana akan yang tak ada tu? Yang ni Tuhan yang disembah dengan sebenar selain Allah tu memang tak ada. Pada hakikat pun tak ada. Sebenar-benarnya tak ada. Ada Tuhan yang sebenar selain Allah? Ada? Tak ada.
Dia kata hak tu hak Buddha Hindu tu. Oh, hak tu bukan Tuhan sebenar. Tu Tuhan palsu. Tuhan hak sebenar selain Allah tu ada tak? Tak ada. Memang tak ada sungguh pada realiti. Kalau tu benda tak ada, kita pergi nak ada pula. Kita pergi benda tak ada, kita pergi tak ada pula. Oh, kok mana lagu tu? Maka jadi tahsilul hasil yang disebut bawah tu. Patung ke? Pahala patung je. Patung macam mana? Pahala patung tak Tuhan tu. Oh, tu Tuhan palsu jadi awal lagi tu. Tu bukan Tuhan tu makhluk. Dia panggil Tuhan pun. Tak boleh panggil Tuhan pun. Hak kita kata tidak ada Tuhan tu Tuhan selain Tuhan sebenar. Bukan Tuhan palsu. Bukan Tuhan palsu. Hak kita kata tidak ada Tuhan, la ilaha, tak ada Tuhan. Tuhan mana hak tak ada? Tuhan sebenar. Tapi Tuhan sebenar tak termasuk Allah. Hak selain Allah. Betul tak? Betul sungguh tak ada. Jadi satu kemuskilan yang dibuat oleh dia kata bahawa Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat, pada realiti, yang lain daripada Allah, selain Allah, bukan Allah, hak selain Allah, hak tu tidak ada ia sekali-kali, memang tak ada langsung. Bila dah tak ada langsung, maka tiada sah. Tak kena tu, tak boleh nak dinapi, nak dihukumkan dengan napi kan dia yang tak ada. Sebab apa tak sah? Hilap pada kata tiada sah. Kerana menafikan barang yang tiada ada itu tahsilul hasil. Itu dah tahsilul hasil. Apa tahsilul hasil? Menghasil benda yang telah hasil dah. Benda tu tak ada, kita pergi nak ada apa? Benda tu tak ada dah. Lepas tu kita pergi nak ada apa? Tu. Itu dah kita terai itu kan. Kita terai dah itu. Nafi sini bukan dengan makna nafi sini bukan dengan makna menafi. Ingat dah itu kan? Kita menyata dah itu. Nafi sini dengan makna ternafi, bukan nafi dengan makna menafi. Nafi dengan makna intifa. Tak gitu. Nafi dengan makna intifa. Bukan nafi dengan makna fi'lul fa'il, mana menafi, jum menadok, jum asal benda ada, lepas tu kita ku jawab menadok. Bukan gitu. Kalau itu tahsilul hasil sungguh lah. Hak ni dah memang pada realiti tak ada sungguh. Bukan kita tu ke hak je kata tak ada Tuhan, hak disembah dengan tepat, dengan betul, dengan semoti, dengan kena, melainkan Allah. Jadi dulunya Tuhan hak selain Allah, hak sebenar ada. Lepas tu oleh kerana kita duk kata la ilaha illallah lah, jadi tak ada habis mati seko gitu lah. Bukan gitu. Bukan gitu dah. Lepas tu Tuhan yang tak sebenar selain Allah tu memang tak ada jadi awal lagi. Kalau gitu bukanlah nafi dengan makna menafi, nafi dengan makna ternafi di sini. Tu kita jawab dah itu kalau tak silap. Tapi tak apalah, baca dia dulu. Dan iaitu mana? Iaitu tahsilul hasil ni mustahilun, yakni istihalatun. Tentu tidak. Mana boleh buat kerja kara tahsilul hasil, kerja bodoh tu dia panggil kerja mustahil, kerja tak boleh terima dengan kepala otak. Benda tak ada kita pergi menadok ke. Benda ada kita pergi mengada ke. Tak boleh itu. Tu dia nak menadok ni kena benda ada. Benda ada kita menadok ke. Betul. Benda tak ada kita mengada ke. Tu betul. Jadi kalau benda tu ada kita pergi mengada, tak jadi tahsilul hasil. Atau benda tu tak ada kita pergi menadok pula sekali lagi. Tak boleh itu. Kata ni. Hijab tahsilul hasil ni mustahil. Tak terima dengan kepala otak ni. Tu. Jawabnya apa? Kita sambung azan dulu. Tu jawab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi dan yaitu tahsilul hasil itu mustahilun. Mustahilun ai istihalatul mustahilun. Tentu tidak dengan makna tentu tidak, perkara yang tentu tidak, tak boleh terima dengan kepala otak. Perkara yang tentu tidak apa? Iaitu tahsilul hasil. Bapa tak boleh terima kerana barang itu tak terima pada kenampakan akal akan ada dan boleh berlakunya perbuatan tahsilul hasil. Mana? Menghasilkan benda yang telah hasil dah. Tak boleh terima tu. Benda tak ada kita pergi menadakkan. Ni tak ada ni. Saya menadakkan benda tak ada. Boleh? Tak boleh itu. Kita nak menadak ni benda yang memang tak ada. Benda kita nak menadak ni benda yang ada. Sebab itulah kalau dalam perbahasan sifat kudrat, ingat tak? Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, artinya berkuasa. Dengan bersepakat di zatnya sifat berkuasa,
Allah berkuasa mengada dan meniada. Mengada tu ijadul mumkini minal adami ila wujudi. Tengok, mengada tu daripada tidak ada kepada ada. Bukan minal wujudi ilal wujudi, daripada ada kepada ada. Tak boleh itu, tak terima apa otak itu. Daripada tak ada kepada ada. Lepas tu meniada, mana i'dam meniada. I'damul mumkini, meniadakan mungkin makhluk ni, minal wujudi ilal adami, daripada ada kepada tiada. Itu baru nak. Bukan menadakan benda yang tak ada. Okey. Sebab tu salah kalau orang buat contoh. Lagu mana Tuhan meniada ni, tuan-tuan? Cuba tengok dalam masjid ni ada berapa tiang. Contohnya ada 5 tiang. Ada 5 tiang dalam masjid, contohlah. Ni surah kita ni tak ada tiang ni. Ada dinding ya. Dalam masjid tu ada 5 tiang. Lepas tu dia tanya, tiang yang ke-6 ada tak? Tak ada. Tu Allah menadakkan. Mana boleh gitu. Memang tiang yang ke-6 tu tak ada jadi awal lagi. Orang tak panggil Tuhan menadak lagu tu. Menadak ni benda yang ada kepada tak ada. Lagu tu. Itu makna i'dam minal wujudi ilal adami, daripada ada kepada tiada. Macam kita ni ada tak? Ada. Sampai satu masa Tuhan meniadakan, daripada kita sekarang ni ada kepada tak ada. Itu orang panggil meniada. Jadi sekarang ni Tuhan yang sebenar selain Allah tu ada tak? Tak ada. Tiba-tiba kita pergi kata tak ada. Memang tak ada. Apa dia kata tak ada ya? Jadi tahsilul hasil itu. Maka tahsilul hasil ni mustahil. Lagu mana? Ni satu kemuskilan yang dibuat oleh orang. Maknanya kalau kita nak tulis anak kita faham Ustaz, Allah, kita kena menidakkan kepada Tuhan yang memang tak ada selain daripada Allah. Dok lagi ni, nanti dulu. Jangan tulis lagi. Ni soalan baru ni. Tak jawab lagi ni. Tak boleh tulis lagi. Jangan tulis lagi. Jangan terlupa dia tu, tengok kembali lagi tak kata-kata. Maka jika dikata orang, jika dikata ni disoal, orang soal sebagai kemuskilan, sebagai muskil, satu persoalan yang dibuat-buat oleh orang yang tak faham. Tu baik tak? Maka jika dikata orang, maka jika disoal oleh orang, oleh seorang, dikatakan dia soal ke mana? Bahawa yang dinafi, mana Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat, pada realiti yang lain daripada Allah itu memang tiada ada ia sekali-kali, memang tak ada langsung pun. Tak? Maka tiada sah, tak boleh, tak betul dinafikan dia yang tak ada. Benda tak ada tu tak boleh dinafikan. Benda tak ada, kita nak menadak apa? Benda tak ada dah, memang tak ada dah. Tak? Jadi sininya orang ni dia faham nafi dengan makna fi'lul fa'il, makna perbuatan menafi. Benda tu ada, lepas tu kita pergi tak ada. Faham tak? Jadi apabila dia faham lagu tu, sebab tu dia kata kalau gitu Tuhan hak sebenar selain Allah memang tak ada. Bila dah tak ada, kenapa kita pergi menadaknya? Tak boleh, tu benda tak ada kita pergi menadak apa? Benda tak ada jadi awal lagi. Dua kali buat ada pula dah tu. Dah tak ada dah asalnya. Lepas tu kita pergi meniadakan pula. Ya faham kata menadak tu hijau kita pergi menadak. Ni tengok. Sebab la tu kan nafi. Nafi dengan makna fi'lul fa'il. Nafi, kita menafi. Itu makna gitu. Padahal bukan makna nafi dengan makna fi'lul fa'il, bukan makna perbuatan orang yang berbuat. Itu makna fi'lul fa'il. Baik. Nafi sini dengan makna intifa, ternafi sejak sedia kala lagi. Baik tak? Gitu. Tak apa. Tak jawab lagi ni, nanti dulu. Nama pening. Maka tiada sah dinafikan dia yang tak ada. Apa tak sah? Ni ilat dia, kerana menafikan barang yang tiada ada itu tahsilul hasil. Hijau duk pergi menadak ke benda hak tak ada dah sejak di awal tu, hijau tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah hasil dah. Gapo hasil dah? Tak ada tu hasil dah.
Bapa mungkin menadok ke pula. Benda tu tak ada. Mungkin tak menadok 2 kali pula tak ada. Nah. Mana boleh lagu tu? Dan iaitu apa? Tahsilul hasil tu mustahil. Tak terima dengan kepala otak, tak boleh nampak dengan kepala otak kita. Boleh buat kerja benda yang tahsilul hasil. Nah, benda hasil dah kita pergi hasil lagi. Kerja apa? Kerja bodoh tu tak boleh nampak gitu. Itu dah dah dulu ke? Ni masuk dalam surau ni aircon on dah, kipas on dah, lampu on dah. Tiba-tiba ada bocik misal jetak. Nah, muka perima tengok kita nanti ni. Ada dibuka kipas lampu aircon sudah. Nah, kita bengong je dia. Kata bocik buka dah ni lampu kipas aircon buka dah ni, mana nak suruh buka pula. Kata cakap banyak aku suruh pergilah. Kita pergi juga tenyih atas pelak. Hak tu buka dah kita tenyih lagi. Pergi kerja apa? Kerja bodoh dah. Atas sulul hasil tu. Dah. Kerja bodoh mana boleh nak apa? Ondoh ke tu. Kita tenyih juga tu bodoh dah bagi. Tak terima apa lah tu. Tak sini. Tu lagu tu nak mudah faham ni. Nak mudah faham dah. Contoh-contoh tu nak mudah faham saja. Nah. Kalau gitu jawabnya lagu mana? Maka jika dikata orang nescaya ni jawab bagi maka jika tadi. Nescaya berkata kami, yakni pada jawab. Begitu. Nescaya berkata kami pada jawab akan persoalan orang itu. Boleh tak? Akan perkataan yang disoal oleh orang itu. Soalan orang tu kata hijau tak ada faedah, duk kata la ilaha. Bapa? Sebab ilaha tu al-ma'budu bihaq. Al-ma'budu bihaq memang tak ada ghairullah yang disembah dengan sebenar hak selain pada Allah. Memang tak ada sejak di awal lagi. Jadi tak kenalah kita duk menadok lagi, duk menadok apa benda hak tak ada, gi menadok pula tu mustahil sebab tahsilul hasil. Hijau tak terima apa lotok. Tu lagu mana tu? Nescaya berkata kami. Kalau mu tanya lagu tu, mu ayat lagu tu, mu kritik lagu tu, mu soal lagu tu, nescaya berkata kami pada jawab. Ni nak jawab ni. Bermula makna menafikan demikian itu. La ilaha tu menafilah. Nah, memanglah kalau sebut kata menafi tu fi'lul fa'il. Kita je menafi. Tapi sini menafi sini dengan makna mekhabar. Iyalah mekhabarkan. Nak royak saja. Faham? Mekhabar, nak royak. Sebab apa nak royak? Sebab memang Tuhan yang sebenar selain Allah tu tak ada sejak di awal. Maka sebab tu nafi dengan makna intifa. Nafi dengan makna ternafi. Bukan kerja kita duk menafi hak ada kepada tak ada. Apa tak lagi hak tak ada kepada tak ada, hak tu mustahil. Nah, kalau hak ada kepada tak ada tu, bermakna Tuhan hak sebenar selain Allah tu ada. Lepas tu kita hak juga menadok ke. Kita pergi bunuh seko-seko. La ilaha puk mati seko. La ilaha puk mati seko pula. La ilaha mati seko pula. Lah tinggal Allah Tuhan hak sebenar ada. Selain Allah, Tuhan hak sebenar hak ada, Tuhan hak sebenar selain Allah ada awal-awal. Lepas tu kita duduk menapi, duduk bunuh, duduk kepih tekok, duduk cekik, duduk tembok gitu kau. Bukan pada gitu. Bukan makna gitu. Tu lepas tu la ilaha tu nafi situ dengan makna ternafi. Sedia kala lagi Tuhan sebenar selain Allah memang tak ada sejak di awal lagi. Lepas tu apa duk menapi? Bukan menapi tu dengan makna fi'lul fa'il. Lepas tu nafi dengan makna ternafi. Lagi pula kita nak royak saja, mekhabar, nak cerita ke orang yang gitu. Betul? Sebab dia kata tengok bermula makna menafikan demikian itu, demikian yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah tu, ialah tu khabar mengkhabarkan. Nak royak saja itu mana mengkhabarkan. Dan tu wawul ma'iyah dipanggil. Mengkhabarkan serta mengiktikadkan. Dan situ bukan dan dengan makna atah dah. Dan dengan makna
dan dengan makna ma'a, serta begitu. Nah, serta mengiktikadkan ketiadaan adanya yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah. Nah, kita nak royak korang satu hal. Kita nak royak korang kata hak lain pada Allah tu tak ada. Lepas tu selaginya serta sambil kita duk royak korang kata hak lain pada Allah tu tak ada, kita sendirinya nak pegang dalam hati kita, nak iktikad dalam hati kita hak disembah dengan sebenar pada hakikat hak lain pada Allah tu tak ada. Tu makna menapi sini. Bukan menapi sini makna menapi meniadakan benda hak tiada kepada tiada. Kalau gitu mustahil sungguh. Kalau menapikan benda ada kepada tiada tu harus, tapi kalau gitu tu hak sebenar selain pada Allah tu ada lah. Lepas tu kita hak duduk berdiri, duduk menapi, duduk meniadakan. Ni hak teruk lagu tu kau teruk. Tu sekali lagi kita ulang. Jadi kalau orang tanya lagu tu, tak boleh kira takut dia mau tanya. Apa dia mau kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar yang disembah dengan betul, dengan tepat, dengan senoti, dengan kena, dengan dengan sebenar, dengan senoti, dengan betul, dengan kena, dengan tepat, melainkan Allah. Apa dia mau duk napi hak tu? Sebab apa? Sebab Tuhan yang sebenar selain Allah tu memang tak ada. Kalau mudugi napi juga jadi hijab bodoh, tahsilul hasil. Hijab tahsilul hasil ni mustahil, tak terima ngapa lotak. Mu jawab lagu ni. Royak ke dia kata, menapi sini bukannya hijab duk meniadakan sungguh benda hak tiada kepada tiada. Lepas tu menafi sini dengan mana mengkhabar kepadamu bahawasanya Tuhan yang sebenar selain Allah tu tak ada. Serta pula kita sendiri nak pegang dalam hati kita Tuhan hak sebenar selain Allah tu tak ada. Bapa bukan dengan makna menapi fi'lul fa'il kita hak meniadakan Tuhan yang sebenar selain Allah. Sebab Tuhan hak sebenar selain Allah tu memang tak ada sejak di awal. Dan nafi di situ dengan makna ternafi. Nafa yanfi nafian bimakna intifaan. Itu dengan makna intifa, ternafi. Baiklah. Sama lah kita duk ucap tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Kita kau yang menyucikan Allah. Kalau gitu Allah cemas lah awal-awal, penuh sifat-sifat kekurangan. Lepas tu kita duk dicuci, duk bersih. Bukan itu makna dia. Kalau menyuci dengan makna fi'lul fa'il ni macam kita cuci jamban, cuci kapek, cuci basuh berok. Tu orang panggil fi'lul fa'il. Sungguh kita menyuci. Kotor tu ada, lepas tu kita pergi menyuci. Bukan makna gitu kita duk ucap subhanallah, subhanallah tu. Maha suci Allah, maha suci Allah tu nak khabarkan kepada orang bahawasanya Tuhan ni tersuci sedia kala lagi daripada segala sifat-sifat kekurangan. Dengan mana mengkabarkan bahawa Tuhan yang disembah pada hakikat selain daripada Allah itu tiada sejak di awal. Boleh tak? Boleh, betul tu. Betul tu. Betul tu. Itu dah. Saya beri tadi tu Ustaz, kita kena tidakkan kalau Tuhan tu ada. Kalau Tuhan tak betul tu. Semula apa? Kena tidakkan kalau Tuhan yang selain Allah itu kalau ada. Tak boleh kalau. Memang tak ada sejak di awal lagi apa kita kena. Maknanya mana mungkin kita nak nafikan kalau selain sedari awal lagi hanya Allah saja. Macam mana? Mana mungkin kita nak nafikan kalau selain awal lagi. Semula gini. Hak tok bila pehel lagu mana? Cerita dulu. Saya nak faham. Okey. Susah saya faham. Tak payah baca lagi hak tulis tu. Mana mungkin kita nak nafikan selain pada Tuhan yang Allah tu hanya satu. Mana mungkin Tuhan yang lain tu tak ada, macam ni kita nak nafikan. Okey. Kan? Okey. Daripada awal lagi sebelum kita nak nafikan memang dah tak ada lagi dah. Yes, betul. Betul. Betul lah tu. Betul lah tu. Jangan baca ditulis. Jangan baca ditulis, potong. Sesak agak gitu. Baca hak ditulis tu sesak, belik habis hak ditulis. Tapi hak tu bila pehel tu betul dah.
Untuk bila bahaya tu betul dah. Nanti Buya ambil dengan pengerusi. Ayat pengerusi tu pak je. Tu foto. Sekali lagi, untuk bila bahaya lagu mana ni? Sekali lagi. Yang saya faham, kalau kita nak nafikan Tuhan yang ada. Kalau Tuhan tu tak ada, mana mungkin kita menafikan. Okey. Kan, maknanya Tuhan yang selain daripada Allah tu memang tak ada. Okey. Tuhan Allah tu memang ada satu je. Okey. Jadi benda tu daripada awal-awal lagi dah ternafi. Tak ternafi dah. Okey. Maknanya kita nak nafikan benda-benda memang dah tak ada, macam kita nak nafikan. Tu soalan tu. Tu soalan. Jawapannya? Jawapannya maknanya sedari awal lagi Tuhan tu satu je. Memang jawapannya ialah nafi situ nak khabarkan saja. Bukan dengan makna kita jong menapi, meniada ke benda hak tiada kepada tiada. Mustahil. Mengkhabarkan, nak royak saja. Sejak daripada awal lagi memang tak ada. Jadi kalau kita pergi nafi benda hak tak ada dengan makna menafi fi'lul fa'il, memang mustahil sungguhlah. Benda-benda tak ada pergi meniada, benda tiada pergi nafi, pergi meniada ke lagi. Dua kali tak ada. Mana mungkin kita nak nafikan kalau sedari awal lagi hanya Allah. Kan? Jadi nafi itu ialah ternafi. Betul. Nafi itu ternafi. Betul. Sebab tu nafi itu dengan makna ternafi. Jadi bukan dengan makna menafi, dengan makna ternafi. Sebab tu sini menafi sini makna apa? Mengkhabar saja, menceritakan saja. Jadi nak tulis sini nafi itu hanya untuk mengkhabar, mencerita serta nak mengiktikad dalam hati kita. Itu dah. Ni orang panggil kalau gini mau ngaji gini sebab nak tasahih kefahaman kita ni betul ke tak. Kita boleh tanya selalu, takut salah faham. Takut salah faham. Dah. Jadi kalau orang tanya lagu tu, nescaya berkata kami, yakni nescaya berkata kami pada jawab bermula makna menafikan demikian itu, demikian yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah Ta'ala itu. Makna menafi Tuhan yang lain daripada Allah pada hakikat tu ialah mengkhabar, menceritakan, dan yakni serta mengiktikadkan di dalam hati akan ketiadaannya yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah. Tu bukan dengan makna hijau kita duk meniada tu. Itu tiada maknanya, yakni tiada dengan maknanya menafikan demikian itu ialah meniadakan barang yang tiada ada. Bukan makna gitu. Itu dah. Bukan makna lagu tu. Sebab apa? Sebab bukan nafi situ dengan makna meniada. Sebab memang barang tu memang tak ada dari awal lagi. Ternafi bukan menafi. Jadi menafi sini dengan makna mengkhabar dan mengiktikad dalam hati kita saja. Bukan dengan makna meniada. Benda yang tiada kepada tiada. Bukan lagu tu. Memang mustahil sungguh. Apatah lagi meniadakan barang yang ada kepada tiada. Itu lagi betul. Maknanya Tuhan hak sebenar selain Allah tu ada awal-awalnya. Berapa juta lah patut kita pula hak pergi tembok, pergi gepis kok seko-seko mati habis, tinggal Allah kau lagi parok syirik berat tu. Dak. Jadi Tuhan hak selain daripada Allah tu memang tak ada ternafi sejak di awal-awal lagi. Bukan nafi dengan makna menafi, tapi nafi dengan makna ternafi. Patut kita duk menafi la ilaha, tak ada Tuhan. Itu nak mengkhabar dan nak mengiktikad dalam hati saja bahawasanya hak lain pada Allah tu tak ada. Itu ya. Bukan dengan tiada maknanya menafi demikian itu dengan makna meniadakan, mentakdakan barang yang tiada ada. Bukan. Itu dah. Apatah lagi menakdakkan barang yang ada walaupun haruh, tapi hak tu kau teruk lagi bawa syirik maknanya ada Tuhan selain pada Allah ni. Lepas tu kita duk kita tembok gede je bom habis mati tinggal Allah kayak gitu makna ya. Itu lagi teruk. Hak ni mustahil pada akal.
Dan abilah noktah situ, dan ini wawu istinah balik. Masalah lain pula. Dan soh ni mana boleh. Ni pun nak jawab perkataan soalan tadi juga. Boleh lagi. Kita nak buat jawapan kepada soalan tadi. Dan soh mana boleh dijadikan nafi itu, nafi la ilaha tu boleh juga berhadap ia nafi kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Dalam zihin mana dalam hati orang mukmin. Bukan orang kafir. Hati orang mukmin. Bukan hati orang kafir ke? Tu dah. Boleh. Kenapa boleh? Kerana bahawa sezihin itu, yakni zihin orang mukmin, hati orang mukmin ni, kepala otak orang mukmin ni, akal orang mukmin ni, metaswir, menggambar, merupa ia zihin atas jalan fardu dan takdir. Takdir itu bukan takrir dah. Takdir, fardu takdir juga. Jadi gini, hati kita orang mukmin ni kita boleh gambar di atas jalan fardu takdir. Orang panggil qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Qadiyah buat lolok kata ni tidak betul-betul perkara tersebut benar-benar berlaku dan terjadi. Dah. Hanya tipu-tipu dalam kepala otak kita saja. Fair tak? Macam ni lah kita dah belajar dah sifat 20 sebelum ni kan. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan pekuasa, nescaya dia lemah. Tu. Kalau dia lemah, kalau tu orang panggil fardu kedai tu. Tuhan lemah ke? Tak. Kalau dia lemah, kalau tu orang panggil fardu takdir. Sah dalam kepala otak orang mukmin sah. Sebab apa? Sebab hal tu hanya fardu takdir saja. Bukan benar-benar wujud pun. Bukan benar-benar berlaku pun. Gitu dah ni. Li'annal aqla yasihu an yatafarrada bi kulli syai'. Gitu lah tak silap. Kerana bahawasanya akal itu sah. Bahawa memfardukan dengan apa-apa sesuatu. Lebih kurang gitu go. Untuk ingatlah semula. Ataupun senang gini lah, fardu takdir ni di orang mukmin boleh. Berapa? Sebab orang mukmin ni dia tak benda fardu takdir tu dia faham dah. Benda wak lolok, wak tipu-tipu je. Itu dah. Bukan benda tu dia iktikad tu dah. Kalau Tuhan lemah, kalau Tuhan buta, kalau Tuhan pekak, kalau Tuhan bisu, kalau Tuhan tak ada, kalau Tuhan berbilai, kalau Tuhan ada awal, kalau Tuhan binasa, kalau Tuhan serupa. Kalau itu bukan kita etika. Hanya kita buat lolok je, tipu-tipu kata dia panggil fardu takdir. Jadi la ilaha tu boleh juga kita nak jawab ke demo gini. Tidak ada Tuhan tu ialah Tuhan hak di fardu takdir dalam zihin, dalam kepala otak, dalam hati orang mukmin. Hak selain Allah hak di fardu takdir dalam kepala otak orang mukmin. Jangan orang kafir. Kalau orang kafir memang ada dah bagi dia. Hak Tuhan lain pada Allah tu. Yang etikad sungguh ada. Padahal ada lah tu ni. Dalam hati orang mukmin dia boleh fardu takdir. Tuhan ni ada 10 hektar, juta ke, nak berbilai berapa tak kira, lemah ke buta. Tapi hak tu bukan dia etika. Dia buat lolok aja. Sebab nak ambil natijah tu Tuhan mesti bersifat dengan pekuasa, bersifat dengan pengetahuan, bersifat dengan pendengaran, penglihatan, perkataan, bersifat dengan ada, dia mesti sedia, dia mesti tak serupa, dia mesti kekal. Hak tu hak kita nak etika. Pak ada kita kata tu kalau Tuhan tak ada, kalau Tuhan baru, kalau Tuhan menasa, kalau Tuhan serupa, kalau Tuhan lemah, kalau Tuhan nyanyuk, kalau Tuhan bodoh, kalau Tuhan pekak, kalau Tuhan buta, tu fardu takdir je.
Fardu takdir ni kita tak i'tikad apa benda tu. Sebab apa? Al-qadiyatul fardiyah. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Nah. Qadiyah fardu takdir ni. Qadiyah ni maknanya perkara yang kita buat lolok-lolok kata ada. Fardu takdir tu buat lolok-lolok kata ada. Buat tipu-tipu kata ada ni tidak membawa ke perkara tu benar-benar berlaku. Tu. Kalau kita dia kata dan sah, boleh juga dijadikan nafi la ilaha itu berhadap, yakni terkena ia nafi kepada barang yang di dalam zihin mukminin, di dalam kepala otak orang mukmin, dalam hati orang beriman. Sebab apa sah ilak pada kata sah? Sebab apa kata boleh? Kerana bahawa sezihin itu, yakni zihin orang mukmin ni, kepala otak orang mukmin, hati orang mukmin itu mentaswir, boleh merupakan, boleh menggambarkan ia zihin atas jalan fardu dan takdir. Akan ada beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kita bahas sifat wahdaniyah dulu lah. Tuhan ni mesti bersangatan esa, betul tak? Kalau tu kita buat mari dalil akal dulu. Ingat tak dalil akal? Kalau Tuhan tidak esa, nescaya Tuhan ni berbilih. Tengok. Kalau Tuhan berbilih, kalau Tuhan berbilih tu Allah, Zaid, Khalik, Mamak, tu Tuhan belaka tu. Kalau tu jadi Tuhan sungguh kau Khalik, Mamak ni. Dok, kalau je fardu takdir. Faham tak? Tuhan apa kata dalam Quran? Mana ada tengok lagi ke habis kata. Yo kau mana boleh duk main lagu tu duk kalu. Weh, Tuhan sendiri ayat dalam Quran ke? Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Lau kana fihima, jikalau ada pada keduanya, yakni langit dan bumi, alihatun illallahu, Tuhan selain daripada Allah. Tuhan sendiri kata kalau ada pada langit bumi ni Tuhan selain pada Allah. Ada tak Tuhan selain pada Allah? Tak ada. Tapi kalau ada, tengok tu panggil apa? Fardu takdir tu. Tu fardu takdir. Bukan makna bila Tuhan kata laukana fihi ma alihatun illallah. Dia pun berhenti sekat tu. Sebenarnya Tuhan sendiri pun ada lagi Tuhan selain pada Allah pada langit bumi ni. Bukan. Tengok natijahnya apa? La fasadata, nescaya hancur lebur langit bumi, dengan makna tidak boleh wujud sejak di awal walau sebesar zarah. Betul tak? Ingat dulu kita burhanut tawarud, burhanut tamanu'. Perbahasa sifat wahdaniyah dulu. Jadi tak ada alam ni walau sebesar zarah, betul tak? Tak betul. Tengok langit bumi ada gapo ni. Maka tak ada alam sebesar zarah ni dusta, palsu. Sebab alam ni kita dapat saksi dengan mata kepala. Gapo dia alam? Masih wallah, selain pada Allah. Gapo dia Allah? Selain daripada alam. Tu. Kalau kita tanya gapo dia alam? Selain pada Allah, alam dah ke? Pak Allah selain daripada alam. Lagu tu. Langit bumi alam belaka ni sebab alamat yang menunjuk dia tu kena jadi, kena cipta, diciptakan. Gitu. Maka tentu tidaklah orang panggil Tuhan tu berbilih. Pasti dia tu satu. Tu kita nak etikanya. Sama ni, sama. Boleh kita kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan. Tuhan mana hak tak ada tu? Yakni Tuhan hak selain pada Allah, hak kita wak lolok kata ada dalam kepala otak kita. Bukan kepala otak yang kafir dah. Kalau yang kafir memang ada sungguh lah daripada Allah tu Tuhan dia. Padahal tak ada. Ni. Dalam kepala otak kita orang mukmin. Wak lolok kata ada lah Tuhan selain pada Allah. Maka kita kata tak ada Tuhan selain Allah. Tuhan mana hak tak ada? Yakni Tuhan hak kita fardu takdir selain pada Allah tu ada dalam kepala otak kita. Tak ada. Itu lagu tu dah. Boleh? Boleh. Sebab kepala otak orang mukmin ni boleh menggambarkan atas jalan fardu takdir.
Kalau kepala otak orang kafir, dia tak boleh gambar atas jalan fardu takdir. Dia menggambarkan di atas jalan hakikat seroti. Memang ada yang kata, dah cokong. Macam ni. Memang ada Tuhan yang pada Allah. Kemudian menghukum ia orang mukmin atas sekalian tu biber apa Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang ditasawurkan dalam kepala otak tu, yang difardu takdir dalam kepala otak tu, dengan nafi, dengan tidak ada melainkan Allah jua. Tu. Jadi kalau apa nama ni? Ni jawapan yang kedua. Jawapan yang pertama tadi nafi dengan mana intifa. Nafi dengan mana ternafi. Maka sebab tu tak timbullah soal meniadakan benda yang tiada. Lepas tu la ilaha kita duk menafi situ. Nafi dengan makna mengkhabarkan saja dan mengiktikadkan dalam hati kita, serta kita mengkhabarkan kepada orang bahawasanya Tuhan selain pada Allah sebenar tu tak ada. Tu je. Atau boleh juga kita kata nafi situ berhadap kepada Tuhan yang kita orang mukmin ni fardu takdir saja dalam kepala otak kita kata ada selain pada Allah. Fardu takdir tu je, bukan sungguh ada. Kemudian kita berkata la ilaha, tak ada tu. Tak ada tu Tuhan hak kita fardu takdir tu tak ada. Boleh. Tu napa deh? Kemudian menghukum ia mukminin atas sekalian biber apa Tuhan yang dia fardu takdir itu dengan nafi, dengan tidak ada melainkan Allah jua yang tiada dinafikan dia Allah. Tetapi sungguh pun kata boleh kita jawab lagu tu, tetapi ni istidrak pada kata dan soh dijadikan. Istidrak situ sungguh pun kata boleh kita kata nafi situ berhadap kepada Tuhan yang difardu takdir di dalam hati atau zihin kepala otak orang mukmin. Tu. Tetapi tiada hasil. Tiada hasil mana tiada dapat. Tiada boleh. Tak boleh. Tak dapat. Radun. Tak dapat rad mana tak dapat tolak. Rad tu mana tolak. Tidak dapat radun, tidak dapat menolak di atas kufar, di atas perkataan orang-orang kafir. Tu. Melainkan boleh kita tolak perkataan orang kafir dengan iktibar waqi', dengan iktibar realiti. Sebab orang kafir zihin dia dia kata boleh saya boleh nampak ada Tuhan lain pada Allah, apa masalah ya? Tengok, jadi nak rak di atas orang kafir tak boleh, sebab orang kafir tak nampak, akal dia tak cerah, akal dia tak cerah, akal dia kata bukan fardu takdir tu sungguh-sungguh dia ya. Apa dia kalau ada Tuhan lain pada Allah, salah di mana dia ya? Bagus sikit. Dia tak puas. Dia dulu boleh main dalam teruk kau dah haji kau gapo. Siap. Orang kafir tak akal dia tu tak menyuluh tak nampak. Maka tak hasil untuk menolak perkataan orang kafir kalau kita buat pakai makna lagu tu. Tu tengok. Satu angka luar ada tak? Qauluhu qaulul musannifi rad atas kufar. Artinya menolak dan mengkembali akan perkataan mereka itu. Tu tak ada apa tu. Dia nak orang panggil bagi makna rak tu gapo rak. Rak ni mana? Tolak. Tolak ataupun lipat balah. Ni orang panggil dalam ilmu perdebatan. Dalam ilmu al-bahs wal munazarah. Dia ada i'tirad, rak, kritik, bangkang, kemudian lipat balah balik. Tu dia panggil rak. Tu raddun. Tak ada gapo tu luar tu. Dia nak terjemahkan makna rak tu gapo, takut kita rak meja ke gapo ni ustaz. Tu bahasa Arab. Raddun tu bahasa Arab. Artinya menolak dan mengkembali akan perkataan mereka itu kufar. Maknanya i'tirad lah, kritik, bangkang
serta lipat balas balik kata dia. Tak mampu kalau kita pakai la ilaha tu menafikan Tuhan selain pada Allah, hak kita fardu takdir dalam kepala otak kita. Kita orang mukmin ni tak apalah nampak. Kita boleh nampak. Kalau Tuhan pekak tak terima, kita boleh nampak. Dia tak boleh nampak. Boleh. Apa masalah kalau Tuhan pekak? Sudah. Nah. Kita boleh nampak kalau Tuhan tak ada, tak terima dalam kepala otak saya Tuhan tak ada. Nah. Orang kafir seumpama etis, puak-puak mulahidun. Tuhan tak ada, apa salahnya dia? Lihat ni. Apa masalah Tuhan tak ada? Memang awak jumpa berapa kali sehari Tuhan? Dia kejap lagu tu kan. Nah, tak ada pun Tuhan ni. Kita jadi dengan sendiri, semula jadi je kita ni. Mana ada Tuhan? Sia. Jadi kalau kita berhadap kepada benda hak kita fardu takdir dalam kepala otak kita saja orang mukmin, itu tidak mampu untuk membangkang, mengkritik, menolak, merak perkataan orang kafir. Sebab orang kafir kepala otak dia tak boleh nampak. Tak nampak. Apa masalah? Boleh je Tuhan tak ada. Masalah Tuhan mesti kena so. Boleh je 3-4 ekor. Sudah. Duk main lagu tu dia ni. Sebab tu dia kata, sungguh pun boleh kita nak jawab. Nafi tu berhadap kepada Tuhan-Tuhan yang kita fardu takdir dalam kepala otak kita orang mukmin, tetapi tiada hasil, tiada boleh, tiada dapat, tiada mampu tiada mampu menolak atas kufar, atas perkataan atau i'tikad orang kafir. Melainkan boleh kita nak tolak i'tikad orang kafir ni dengan iktibar waqi', dengan dibuat kira pada realiti yang sebenar gitu. Nah, habis itu. Jadi kembali kepada la ilaha tu ai la ma'buda bihaqqin fi nafsil amri fil waqi'i. Tu. Hak tu baru kita mampu nak tolak kufar. Tak ada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah. Nah, pada realiti, pada hak sengoti, pada hakikat, pada hak tepat, hak betulnya. Kalau mu ibadat tak kena ke Tuhan hak sebenar, melainkan Allah saja. Kalau mu ibadat tu kena ke Tuhan sebenar, kena tepat ke Tuhan hak betul. Kalau mu ibadat ke hak lain tak kena ke Tuhan sebenar tu. Ibadat ke berhala, ke kotuk peko, ke apa hak mu iktikad ada. Itu. Kalau kita kembali kepada hak fi nafsil amri, baru mampu kita nak tolak perkataan kufar. Ini ambil situ. Dan tiada dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin kafir. Kita sambung semula pula ni. Dan tiada ini, dan tiada sah. Kita tak ada tak? Tiada sah. Tak ada deh. Kena buat tambah sikit. Jatuh kita. Dan tiada sah ini tidak boleh dijadikan nafi pada kata la ilaha itu berhadap terkena kepada barang, kepada perkara yang di dalam zihin, di dalam hati kepala otak kafir, orang yang kafir. Tak sah, tak boleh. Kenapa tak boleh? To be continue. Wallahu a'lam. Ada budi situ dulu lah. Sebenarnya lebih. Boleh? Ya. Kena sebut lah. Gitu. Setahu saya, kalau dalam kitab Kharidatul Bahiyah kita dah baca tu, dengan pelajar kita, sunat ditutupkan dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sebab ketika mana kita duk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita tu nak mulahazah makna tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa? Allah Tuhan, Allah Tuhan. Jadi tak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam hati kita ni apa masa kita dah sebut tu? Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Habis dah kita nak ngati dekat, barulah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak supaya terbeza di antara kita dengan pegangan-pegangan agama samawi yang diseleweng seumpama Yahudi dan Nasara sebagainya. Adab. Satu hal adab. Satu hal lagi, fafuk demo tu tak terima Muhammad Rasulullah. Tu jadi nak tolak. Jadi tak pernah dengar lagi dah tu. Dalam kita duk la ilaha illallah tu kena awak mari juga Muhammad Rasulullah lah hati tu. Tak biasa dengar lagi. First time dengar lah. Kalau tidak kita Arab Saudi tak ya. Boleh jadi ke Saudi. Nanti kita cek balik. Nanti kita tengok balik. Sebab kalau seingat saya lah, ya sunatnya kita bukan sunat. Iyalah sunatnya kita ni menghadirkan makna di dalam hati kita, Allah satu, Allah jualah Tuhan, Allah Tuhan. Tu. Jadi Muhammad Rasulullah tu ketika mana kita nak selesai dah. Barulah sunat kita. Ya. Barulah kita sunat mendatangkan dengan kalimah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kitab Kharidatul Bahiyah. Nanti kita bawa. Kita baca sikit. Nanti. Ya dah. Tak apa, boleh tengok dalam video kat lagi. Lambat pun tak apa, boleh tengok dalam video. Aduh. Jadi Muhammad Rasulullah tu sunatnya kita buat mari selesai dah kita nak berzikir. Dah habis dah kita nak berzikir, barulah kita pun bawa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq alaiha nahya. Ikutlah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada mas'um. Mereka orang tariqah Ahmadiyah Idrisiyah itu memang tahlil dia tu Muhammad Rasulullah dibawa sekali sama. Sebab dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma si'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu fok tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Iyalah. Kita tak kata apalah. Sebab tarekat tu pun amat alim ulama juga. Tok Haji Daud Bukit Abah, Tok Peti Negeri Sembilan, Syekh Murtada, ayah dia, moyeh dia Syekh Muhammad Sa'id Linggi. Bukan calon-calon orang lah. Tapi kalau mengikut jumhur ulama sufi dan ulama muhaddithin serta fuqaha, wa yantawi fil kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa aksiran bi zikriha bil adabi tarqa bi hadza zikri a'la rutabi. Meliputi di dalam kalimah Islam ini la ilaha illallah tu oleh sekalian perkara yang dibahas di dalam hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Maka kerana tu fa aksiran min zikriha bil adabi, perbanyak oleh memzikir la ilaha illallah serta dengan adab. Adab ni lah nantinya dalam kitab dihurai. Adab qabla zikir, adab ma'a zikir, adab ba'da zikir. Ada adab sebelum zikir, serta zikir, selepas zikir. Dalam hak Muhammad Rasulullah tu ada hak tu. Tapi bukan suruh ma'i dalam hati. Ini dibawa datang ketika mana khatimah, nak menutup ke panggil zikir. Kita zikir sampai 100, nak sudah ini weh lapar perut nak makan nasi pula. Muhammadur Rasulullah. Itu lagu tu jangan. La ilaha illallah. Pada tu weh bukan gitulah nak. Itu saja. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada lah. Tak ada deh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah,
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kasih. Boleh?